Alright, Assalamualaikum. So hari ni kita nak cover pasal animations, basic animation in Maya. Kita akan belajar macam mana nak set keyframes, macam mana kita main graph editor, which is dekat situ nanti kita boleh adjust dia punya speed dia. It's not speed, kita boleh accelerate and decelerate the animations. Just accelerate macam nak laju ke slow ataupun slow ke laju kan. Slow in, slow out lah. Kalau korang dah familiar dengan 12 principle of animation, sepatutnya korang kena tahulah pasal salah satu ada nama dia slow in, slow out ataupun ease in, ease out. Okay. Selain itu juga kita akan belajar juga macam mana nak add delete keyframe, nak move the keyframes, dan akhir sekali kita nak belajar macam mana nak buat bouncing ball kat dalam Maya ni. Okay. So first sekali kita nak belajar basic dulu. Okay, macam biasa saya sorry, ni saya on snap symmetry setting saya on. Okay, so kita nak animate dia. Saya pakai base cube lah, senang. Animate dia dengan cara kita kalau dalam Maya Data Max, dia punya key dia lebih kurang sama, WER untuk move kan. Move WE untuk scale, R untuk rotate. Okay, so sekarang ni kita just nak pakai W je dulu untuk movekan dia. So kalau kita nak pergi ke for view tadi, kita tekan space bar, and then kita nak pergi ke front view, mouse over dekat atas front view, and then kita tekan space bar. Okay, so sekarang ni saya nak alihkan dia, tekan W, alihkan dia ke kiri, jauhkan sikit dengan tekan middle click and scroll out. Scroll, jauhkan sikit. Kita nak ada some space sikit kan, so kita jauh, kita pergi ke kiri sikit. Okay, untuk keyframe kita tekan S. Okay, S untuk shortcut dia untuk keyframe. Once kita tekan S yang ni. Okay, sebelum tu sorry sebelum tu kita kena tahu yang bawah ni ialah dia punya timeline dia. Okay, so timeline dia ni tempat yang kita akan keyframe ni punya animation. So by default Maya setkan 120, and then dia yang belah kanan ni 200. So apa beza dia? So beza dia 120 ni dekat belah kanan ni ialah actual dia punya timeline dia. So dia dah set kepada 200. 120 ni tempat yang mana kita boleh adjust dia punya ni. Dia nak cut mana. So ni pada 1 dia ada sampai 74. So penuh dia ialah 200. Okay. So kalau kata saya nak extend kepada 300 atau 400, saya boleh key in kat sini 400. Saya tekan enter. So yang ni kita boleh drag dia sebagai sampai 400. Okay, so kalau saya nak buat dia macam contoh 200, and then yang ni pun 200. So dia akan bagi penuh lah, 200 dan 200. Tapi kat sini still kita boleh potongkan dia. Alright, so itu satu benda pasal timeline. Ni tempat kita nak keyframe animation kita. Ini tempat kita play the button, play the animation. Once kita dah animate, kita boleh play dia, and then kita boleh pausekan dia. Okay. Lepas tu kita boleh adjust dia punya setting dia dengan pergi ke yang ada kat bawah tengah berlari ni, dekat bahagian time slider, dekat belah kiri categories, pergi ke time slider. Dekat sini kita boleh tukar edit frame rate. So animation basically dia pakai 24 frame per second lah. So ada masanya kalau tiba nak render out dia jadi 60 frame per second ke apa pun boleh tukar kat sini lah. Okay, nanti boleh buat slow motion, macam tu lah. So kita buat 24 frame per second dulu. So yang lain saya tak payah kacau. Apa lagi satu. Okay, key tick size ni nanti sekejap kita tunjuk apa dia punya function dia. So untuk software, untuk S1 kita tak payah tukar apa-apa lah, kita biarkan dia sebagai default je. Tapi kalau nak tukar tadi, itu cara dia. Alright, kita nak add animation. So add animation selalu kita bermula kat frame 1. Make sure awak klik the object, and awak activate the W ni, kena activatekan dia, tekan S. So once awak tekan S, dia akan ada satu line merah dekat awak punya dekat awak punya time slider awak. Okay, lepas tu kita movekan the whole dia punya time slider ni. Kat mana kita nak bola ni bergerak. Macam mana saya buat dia maybe dalam 60 je lah, tak payah banyak sangat. Okay, so kita nak gerakkan dia maybe kat frame 30. Okay, so saya gerakkan dulu, pergi ke 30, baru kita gerakkan objek. Jangan gerakkan objek dulu baru gerakkan time slider. Awak kena gerakkan dulu dekat ni time slider, baru kita gerakkan objek,
and then kita tekan S. Okay, sorry, saya dah turn on dia punya auto keyframe. So off balik Untuk permulaan ni jangan on kan ni. Yang ni untuk auto keyframe. Okay, so kita kena sekali lagi cara nak delete keyframe, saya right click and then kita delete keyframe. Itu untuk delete keyframe. So saya daripada awal balik, saya start balik pada awal. Cara dia ialah dengan tekan S dekat frame 1, pergi ke frame 30 atau contoh 35. Saya drag. Once saya dah drag, saya tekan S balik. Okay, so itu cara dia untuk animate. So bila kita test and then kita gerakkan dia, dia akan gerak macam tu. Okay, so kita stop. Okay, so dia bergerak daripada kiri dan kanan. So katalah in between saya rasa saya nak letak dia turun ke bawah sikit. So saya boleh turunkan dia ke bawah dan saya tekan S balik dan dia akan bergerak turun macam ni. Okay, so kalau saya rasa tak suka, saya nak delete, right click and then kita delete the keyframes. Okay, and katalah dekat sini saya rasa saya nak rotate the object. So saya boleh rotate object and then saya tekan S balik. So every time you change some things to the object, so just make sure that you press S again. So awak tak boleh just gerak tapi you tak press anything on the keyboard, tak press S on the keyboard, dia takkan effect apa-apa dekat objek awak. Okay, so bila sekarang ni bila saya tekan play, saya drag ataupun drag dia punya dekat timestamp dia ni, dia akan animate accordingly lah. So kalau kata, sorry, pada awal tadi sepatutnya saya tunjuk sebelum kita tekan play button. Kalau katalah animation tu macam laju gila, awak boleh tukarkan dia kepada real time. Kalau ikutkan, kalau laju tu sebab pilih play every frame ni. So bila play every frame dia jadi laju dia. Macam tu. So dia tak sepatutnya macam tu. So awak kena pergi right click, playback speed, ambil real time. Okay, so kita try play the animation. Okay, so itu basic animation yang awak kena tahu. Okay, katalah saya rasa macam personally the animation nampak quite slow. So saya rasa macam nak lajukan animation ni. Instead of pakai 36 frames, 35 frames, kita nak pakai 18 je. So saya nak alihkan keyframe ni pergi ke sini. So cara dia tekan dekat 35. Awak kena letak kat belakang ni tau. Jangan letak sini. Ini dia represent 34. Sekarang ni kita nak alihkan dekat 35 kan. So letak yang ni dekat belakang dia. So kita tekan shift and then click. Sorry. Nampak tak ada arrow kat tengah ni? So pergi ke sini, tekan middle click, press middle click and then kita drag ke dekat 18. Okay, so bila saya play akan jadi laju sikit lah. Okay, so basic animation yang awak kena faham, lebih kecil dia punya, lebih pendek dia punya the distance between two keyframes ni, dia akan jadi lebih laju. Lagi sikit keyframe kita pakai, dia akan jadi lagi laju. Lagi banyak, lagi jauh kita pakai ataupun lagi banyak kita pakai, macam contoh 1 hingga ke 560, dia akan jadi lagi slow. Contoh saya buat 18 ni pergi ke 60, tekan shift, click, tekan middle click and drag. Tarik yang tengah ni tau, jangan tarik yang ni, tarik yang tengah ni. And then saya letak kat frame 60. Okay, so bila saya play dia akan jadi slow lah. Okay, so itu dia punya basic animation yang saya boleh tunjuk dalam ni. So kita nak buat nak adjust something dekat kita punya graph editor. So dengan adjust tu kita boleh adjust dia punya slow in and slow out dia. So sekejap lagi saya akan tunjuk cara dia. Tapi sebelum tu, ataupun kita delete je the whole thing. Okay, saya delete animation dia. So saya tadi cara nak delete dia, sorry saya tak tunjuk pun. Tekan shift, select the whole thing and then kita delete. Dia sama juga macam nak alihkan benda tadi. Tekan shift. Kalau katalah ada multiple keyframe kan, contoh ada beberapa keyframe, dan saya rasa saya nak alih the whole keyframe kat sini. Tekan shift, select, make sure dia select jadi kuning dia dah masuk under selection lah kalau bila kuning. So nampak ada arrow kat kiri dan kanan ni, mouse over atas dia,
middle click and drag. Okay, so awak boleh letaklah kat mana tempat yang awak rasa nak letak. Okay, so saya nak delete dulu. Kita nak start pada awal Okay, so saya nak start pada awal. Saya buat balik animation tadi. Saya tak nak ada yang rotation tu, so saya just buat the straight line. So saya boleh play. So dia akan jadi speed macam tu. Okay, so sekarang ni kalau kita perasan the movement of the cube tu, dia punya pergerakan itu very consistent from the beginning until the end of the animation tu, dia very consistent. So ibarat ni dia bergerak macam 20 km sejam. Pada awal sampai akhir dia bergerak 20 km sejam. In fact sampai hujung pun dia tak ada slow. Dia tiba-tiba pop, dia berhenti mengejut macam tu kan. So sebab tu bila kita tengok dia terus stuck macam tu. Dia terus stuck dekat tempat hujung tu kan. Sepatutnya kalau kereta kalau by logicnya bila kita tekan brake dia akan slowing down lah. Okay. Sama juga pada permulaan, sepatutnya dia kena slow dulu dan baru dia naik sikit, dia increase the speed very consistent. Dia tak terus mencanak naik macam tu kelajuan dia. Okay, so itu nama dia. Kita kena apply slow in, slow out, ataupun kita apply slow in je ke bahagian depan, belakang kita tak apply, boleh juga macam tu. So benda-benda ni kita kena buat melalui graph editor. Okay, awak tak susah boleh adjust kat sini, tapi dia quite difficult to do that. So kita nak adjust dia bila kita dah set animation, yang kita dah ada basic ni, kita pergi ke Windows, kita pergi ke animation editor, and then kita pergi ke graph editor. Okay, sedekat sini kita bermain dengan graph. Okay, so benda first sekali bila kita buka graph editor, awak kena press F untuk fokus. So biar dia fokus, biar dia dekat kan. Tadi macam kecil ni, tadi macam payah nak tengok, betul tak? Kecil sangat. So once awak tekan F, dia terus fokus kat bahagian yang sepatutnya. Okay, so sekarang ni kita ada translate X, Y dengan Z. Lepas tu kita ada rotate X, Y and Z, dan ada scale X, Y and Z. Okay, so ni semua benda yang awak kena tahulah. Okay, so macam mana kita nak tahu at that particular axis ataupun at the particular tempat ni yang kita translate X, Y, Z ni, mana satu yang ada animation, yang kita apply animation. So mana-mana tempat yang awak tengok ada straight line macam ni, ada straight line macam ni, maksudnya kat situ dia tak ada animation. Kita tak gunakan part C tu untuk apply animation. Okay, sama juga dengan translate X, kita tak pakai tadi translate X. So rotate obviously saya dah delete tadi, so kita tak pakai lah. Some rotate and scale semua tak pakai. So the only part yang kita pakai ialah translate X. So dia ada satu pergerakan ke atas macam ni. Okay, so bila dia straight line macam ni, ataupun dia turun ke bawah macam ni, okay, sama je maksud dia. Maksudnya dia bergerak secara konsisten. Daripada awal sampai akhir dia bergerak secara konsisten. Dia bukan bergerak makin laju. Tu lain tau. Makin laju tu means mula slow, lepas tu baru dia laju. Tak. Dia bergerak secara konsisten. Walaupun awak nampak part sini naik kan, dia bukan maksud dia bertambah laju. Dia bergerak secara konsisten. Okay, so macam mana kita nak main dia? Kita nak main dengan slow in, slow out tu. So katalah ini frame 1. Okay, kita boleh tengok refer kat atas ni. So ni frame 30. Okay, so katalah dekat frame 1 saya nak apply slow in. So saya select dekat first keyframe, and then saya tekan apa nama ni, flat tangent. So ni dia punya tangent flat tangent ke nama dia? Kenapa dia tak keluar? Okay, tak apa, ni flat tangent, ini linear tangent. Okay, so dua ni benda penting. So once kita klik dekat flat tangent, dia akan jadi, ni tangent tau yang warna grey ni. Ini dia punya tangent. Okay, ni tangent yang kita boleh control kiri kanan atas bawah. So once dia macam ni, dia akan jadi slow kat permulaan, lepas tu baru dia naik atas, and then dia akan consistent the speed. Okay, so bila kita tengok dia punya animation dia, so bila saya tekan play, so awal tu dia slow, dan baru dia bergerak laju. Okay, so tu baru ada some logic kat situ. Dia ada slow dulu, and then baru dia bergerak laju. Tapi belakang still dia macam tuk, macam tu je dia stop kan. So kereta, kalau bayangkan ke sebuah kereta, dia tak boleh bergerak, dia berhenti macam tu lah, kecuali dia emergency brake. So kalau kata kita nak buat dia bergerak apa nama tadi, kita nak biar dia slow up, means dia slow down kat hujung. So kita select the keyframe, just click on the flat tangent. Okay, so dia akan jadi straight macam ni. So bila jadi bentuk S macam ni,
So, maksudnya dia ada apply, slow in and slow out. Okay, so kita nampak slow awal, and then kat ujung pun dia dah di slowing down. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok dia punya pergerakan tu, dia kita boleh tahulah, kita boleh nampak yang dia ada slow in and slow out. Tapi macam mana pula kalau saya kata saya sebagai director, saya cakap kat awak sebagai animator, depan tu aku nak kau buat lagi slow lagi daripada ini. Ni tak cukup slow, sekarang ni nak slow gila, lepas tu baru dia laju, lepas tu dia slow balik. Okay, so dalam awal tu je kita nak biar dia nampak very obvious, dia movement tu, dia punya slowing movement tu very obvious. So cara nak kita adjust tu macam ni. Dekat bahagian tangent dia kan, ini dia punya default dia, dia punya tangent, dia punya size dia, dia punya ni sikit je, baru lepas tu dia terus naik. So maksudnya kat sini dia punya slow dia sikit lah, lepas tu dia terus start laju. So kalau kita nak buat dia obvious, kita engine ni kita kena tarik dia panjang. Lagi panjang kita tarik, dia akan jadi lagi slow. So dia punya tu hipotesis dia lah, katanya ibarat macam tu lah. So cara nak tarik dia, so saya select keyframe, and then saya tekan ni, tekan shift, and then saya drag dia ke depan. Kenapa kita tekan shift? Supaya dia tak bergerak atas bawah. Kita kena make sure dia straight ke kanan ataupun ke kiri. Kita nak maintain straight line. So, kalau dia ke bawah macam ni, nanti dia akan affected animation. Animation tu nanti dia akan berundur sikit. Kotak tadi tu, cube tadi berundur sikit, dia go stun sikit, dan baru dia pergi ke depan. Tengok kalau tak percaya, saya buat dia ke bawah. Apa jadi kat sini? Bila saya tekan play, frame kedua dia dah ke belakang, baru dia ke depan. So itu benda yang kita tak nak berlaku, kecuali memang awak ada intention untuk buat macam tu, dan tak apalah. Ada setengah situation memang kita memerlukan macam tu, tapi kebanyakan masa kita tak. So lagi slow, lagi panjang kita tarik, dia akan jadi lagi jadi lagi slow. See, dia dah very slow, and then dia baru dia laju, tapi ujung tu dia slow down balik. So katalah bahagian belakang pun saya rasa nak buat dia obvious, so saya select bahagian belakang, and then saya select sini, and then saya tarik dia ke belakang. Okay, so bila saya tekan play, okay, so itu dia punya beza dia. Dengan bermain dengan graph editor je, kita boleh hasilkan satu animation yang macam ni lah. Kita boleh dah nampak main, kita varietikan dia punya speed dia kan. So kalau awak just make the animation linear, dia akan jadi boring daripada awal sampai dia bergerak konsisten je. So bila awak dah belajar macam ni, awak kena tahu ada part yang kita kena apply slow in and slow out ni. Alright, okay. So katalah kita nak set balik kepada default, kita tak nak dia macam ni, just awak klik dekat sini balik lah. So dia akan pergi ke default balik. Okay, and then kalau kata awak rasa nak bagi dua-dua linear balik, awak just klik dekat sini. Okay, so itu cara dia untuk kita kita bermain dengan tu. Okay, satu benda saya lupa nak tunjuk tadi. Kalau kata bila awak animate, awak nak start nak tarik dia punya tangent, tapi tiba-tiba tak boleh nak tarik, dia lock the tangent ni. So first kali awak kena pergi ke curve, awak pergi ke weight tangent. Okay, kena pergi curve, weight tangent, and then awak make sure awak klik dekat free tangent weight. Ini nama dia free tangent ke free weight tangent, something macam tu lah. So awak kena klik ni, kena make sure dia on, dan baru awak boleh gerakkan dia. Kadang-kadang kita tak on dua tu, yang buatkan dia tak boleh nak tarik ni. Alamak, ada orang renovate rumah pula dah. Okay, so itu basic yang awak kena buat. Okay, yang depan ni kita panggil slow in, yang belakang ni kita panggil slow out. Okay, maksudnya slow out tu dekat ujung, slow in ni permulaan, in masuk, out dia keluar. Alright, so lepas tu saya harap bunyi renovate tu tak mengganggu lah. Dengar, saya malas nak record sekali lagi, nak tunggu bunyi terbang pula. Okay, so sekarang ni saya nak awak apa yang awak kena buat sekarang untuk exercise. Saya tahu ni online, tapi saya nak awak buat exercise. Okay, so saya nak awak copy, Ctrl D untuk duplicate. Make sure delete dulu tadi animation kita tak nak ada animation. Ctrl D. Saya nak ada 4 biji kotak. Okay, lepas tu saya nak awak select the whole cube, tekan 44 cube, pergi ke frame 30. Lepas tu gerakkan dia ke depan. Kita nak dia titik animate serentak, dan kita play.
Okay, so semua akan berjalan and berhenti pada waktu yang sama. Apa yang awak kena buat sekarang ialah saya nak awak Word bola yang paling atas saya nak awak setkan dia punya bola kepada linear, cube tu kepada dia punya graph editor kepada linear. Bola kedua saya nak ada slow in. Linear untuk permulaan. Untuk first bola, second bola saya nak ada slow in. Then third kita nak slow out. Fourth saya nak ada slow in and slow out. Okay, so ada empat benda yang awak kena buat. Okay, dah buat. Dan saya, kalau benda ni berjalan secara online, saya nak awak datang dan tunjuk kat saya benda tu bila dah siap. Bila dah siap, then baru kita proceed kepada next exercise pula, which is kita nak buat bouncing ball. Okay, so saya pause dulu, saya nak tengok awak punya task. Lepas tu kita akan continue terus dengan bouncing ball pula. Alright, saya anggap tadi semua orang dah boleh faham sikit, sedikit pasal macam mana nak add keyframe, macam mana main graph editor, linear tangent, flat tangent tadi. And sekarang kita nak start buat bouncing ball. Okay, so saya nak pergi ke file, open scene. Saya ada provide some characters sebelum ni, characteristics sebelum ni yang awak boleh gunakan. So nama dia file tu ialah ultimate ball. Okay, mana ultimate ball. Okay, don't save. Okay, so ini dia punya bola dia. Okay, bola tu kita animate kejap lagi. Saya akan tunjuk dia punya some option yang kita boleh navigate. And ini ialah untuk create dia punya plane dia punya tanah dia kan. So bila animate ni, kalau boleh kita nak dia jatuh atas ground lah. So kita create some basic plane kat sini. Okay, so kita nak try untuk animate dia. So kita kena tekan W lah untuk kita start move apa. Kalau nak reposition, kita pakai yang bahagian yang segitiga ni. Segitiga ni kita pakai sebagai global scale. Global control. So global control ni setiap karakteristik dia ada global control masing-masing. Bentuk juga dah lain. Kadang ada bentuk bulat lah, bentuk bujur lah. Ini buat segitiga. Dia punya bentuk ni orang karakteristik lah yang akan tentukan dia nak buat bentuk macam mana. Tak ada apa-apa isu pun, bentuk tu tak ada apa-apa kaitan sangat pun. Okay, so untuk kita besarkan size dia, awak boleh pergi klik dekat dia punya global control dan pergi ke global scale. Katalah saya nak besar kecilkan size, dan saya pergi ke sini, middle click and drag kanan ataupun kiri. So itu cara nak besar atau kecilkan. As for now, kita just set to 1 lah, default size. Lepas tu katalah saya nak tukar kepada ball type dia, nak tukar kepada lain jenis. So boleh tukar kepada basic ni. Yang sekarang basic ada simple yang kosong, ada football, ada football 2 lah, ada basketball lah. Dan awak boleh try lah, go through one by one ni. Mungkin kita pakai football ke. Okay, so yang ni kita pakai football. Yang ni just untuk reposition Tapi once kita dah start to animate, nak animate the object, kita akan start pakai yang tengah ni. So yang tengah ni dia punya controller untuk gerakkan bola, gerakkan kiri kanan atas bawah, kita pakai yang atas ni. Okay, so kalau kata saya nak gerakkan dia, saya nak rotatekan dia pun, saya pakai yang tengah ni juga. Okay, Ctrl Z balik. Lepas tu kalau kata saya nak main dengan squash and stretch, saya nak apply some macam counter technique punya style, kita ada squash and stretch. So saya pakai yang atas. Yang bawah pun sama. Yang bawah tu untuk control yang bawah lah, yang atas ni akan control yang bahagian atas. Okay. Okay, kita nak start animate. So sekarang ni saya nak dia, kita assume dia jatuh daripada atas. Kita macam lepaskan bola dari atas, and then dia jatuh serentak. Dia jatuh serentak pula. Dia jatuh perlahan-lahan pada tempat sama. So maksud dia, mula dia jatuh, and then dia pop kat tempat yang sama. So dia punya speed dia tu makin lama makin slow lah. Dia bukan speed slow, speed dia konsisten je. Cuma dia punya level of kerendahan tu makin lama dia jadi makin rendah sampailah bola tu stop. Okay, so kita nak start buat animation. Selalunya animation kita start dekat frame 1.
Okay, jarang orang buat start animation kat frame kosong ni. Nanti dia create some confusion sikit. So kalau saya just setkan dia pada 1, yang ni saya buat 100. Okay, so saya nak tarik dia ke atas sikit. Kalau tak apa, boleh pakai je front view, senang. Yang warna biru tebal ni, ya dia punya center tadi lah, center of gravity dia. Oh sorry, Ctrl Z pula. So saya boleh jauhkan sikit. Saya ada offkan ni. So kalau kat sini off, controller off, so awak boleh pergi ke show, ambil NURBS curve. Okay, dia akan appearkan controller. So dekat frame 1 saya tekan S. Okay, sekarang ni kita kena assume dia bola sepak kan. So bola sepak dia punya bounciness tu agak kuat juga compared to bola bowling. Bola bowling dia very heavy kan, lepas tu dia bounce pun sikit je, rendah je dia bounce. Tapi kalau yang macam bola sepak ni, kita nak ada macam bounciness sikit lah. Okay, so dia macam bola getah kan, dia ada bounce dia. So awak kena buat itu. So selalunya untuk speed ni saya pakai lebih kurang 9 frame lah untuk permulaan. Okay, tapi lepas second punya lompatan atau second bounce, third bounce, frame dia makin lama makin berkurang. So mula-mula kita pakai 9. Lepas tu kita pakai 8, lepas tu 7, 6, 5. So hujung-hujung yang small bounce kita pakai satu frame je. Okay, so permulaan ni saya tunjuk dulu macam mana. Lepas tu nanti you guys boleh try buat sendiri. So kat 9 ni, so kat frame 9, frame 1 atas. So frame 9 sepatutnya dia kena dekat bawah. Saya offkan ni. Sorry, kalau korang punya dah memang off, just ignore lah. Saya tadi dah turn on balik. So kalau nak senang memang betul-betul atas ground balik, kita just key in the value 0 dekat translate Y. Sebab sekarang kita pakai translate Y kan, dia atas bawah. So kat frame 9 macam tu. So lepas tu mungkin dekat frame 17 pula dia naik balik. Tapi kita kena make sure position yang kedua ni, bounce yang kedua tu kena rendah sikit daripada yang pertama. Okay, so yang pertama kat sini, yang kedua saya dekat sini. Ataupun mungkin kita boleh rendahkan sikit lagi. Tekan S setiap kali you guys move the object. Okay, frame 1, frame 9, ni frame 17. So dia naik macam ni. Okay, lepas tu kita mungkin pakai dalam 7 frame lagi, 8 frame ni, 9, 8, 17. So bila kita pakai, mungkin yang ni boleh pakai 8 lagi. Saya buat 25. So yang ni saya terus key in kosong supaya dia terus duduk atas lantai. Tekan S balik. Lepas tu saya start pakai 8 frame. Ni 7, 8. Yang ni mungkin saya dah pakai 7 frame. So saya pergi ke 32. So makin lama dia jadi makin berkurang So yang ni kita nak buat dia rendah sikit. Tekan S. Saya check dulu dekat frame rate sebelum ni. So yang ni mungkin saya rendahkan sikit lagi. Okay, okay, so kita ada 2 kali bounce dah. Okay, 1 dan 2. Okay, so macam saya cakap tadi, kena make sure dia makin lama makin berkurang. Ada certain frame tu macam yang ke sini dan sini saya pakai jumlah frame yang sama. Dia kena try and error sebenarnya benda ni. Awak memang tak ada pun beritahu yang ni nak kena 9, yang ni nak kena 8, yang hingga 7. Saya agak-agak je dulu. Kalau sekejap lagi saya rasa tak kena, dan saya tambah. Ataupun tak okey, saya kurangkan lah. Tengok macam mana kesesuaian dia. Okay, so yang ni saya tunjuk dulu So dia punya animation macam ni. Obviously bola tak bergerak macam tu. Obviously bola memang takkan bergerak tu. Okay, so sepatutnya sekarang ni pergerakan dia very linear. Linear tu means kata pada awal sampai akhir dia bergerak sama. Atas pun macam tu dia laju, dekat bawah pun macam tu gak speed dia. Sepatutnya dekat atas, kat mid air ni, dekat udara dia ada gravity kan. So berada gravity, sepatutnya pergerakan kat atas slow. But bila bola tu nak hit the ground, dia akan laju, dia terus pop macam tu, laju, dia dentum, laju. Dan nak naik pun dia laju juga, sampai je kat udara dekat atas tu dia akan slow balik. So dia ada slow in dengan slow out dekat bahagian udara tu. Tapi bila dia dekat atas lantai je, dia terus macam hit the ground dengan sangat laju. So benda-benda yang macam ini yang saya tengah cakap sekarang ni, kita kena adjust kat graph editor. So awak kena pergi ke Windows, kita nak adjust dulu. Selalunya saya siapkan the whole thing dulu. Saya siapkan sampai frame, contoh sampai bola tu dah berhenti, baru saya adjust ke graph editor. Saya tak buat sikit-sikit macam ni, saya buat siap dulu, and then kita adjust graph editor. Tapi yang ni saya nak tunjuk dulu. Kita assume benda ni dah siap lah. So katalah saya pergi ke animation editor, kita pergi graph editor. Okay, first kali macam biasa kita tekan F dekat keyboard tekan F. So tadi kita memang obviously kita pakai translate Y saja. Okay, so yang lain kita tak pakai kan. So dia akan jadi straight line lah. Okay, so kita pergi ke translate Y, tekan F.
Lepas tu kat depan ni, permulaan ni kita nak ada slow in. So kita nak dia ada ni lah, kita tekan flat tangent. In fact kat sini pun kita kena letak dia flat tangent juga. Yang tengah-tengah ni memang dia dah flat dah. Okay, lepas tu saya nak panjangkan graf ni sikit. Pasal saya nak biar dia punya pergerakan tu obvious sikit. Saya tak nak dia slow, tak nak macam slow sikit je. Saya nak biar dia nampak obvious sikit dia slow. So saya tarik. Sekali lagi saya tunjuk cara dia ialah klik dekat keyframe and select dia punya tangent, tekan shift and then drag. So agak-agak dalam panjang ni pun dah okey. Okey, macam ni pun dah okey dah. So yang ni pun saya buat juga. Tekan shift and then select. Okay, so yang ni pun sama. Dan kita select macam ni. So apa yang kat bawah ni kena jadi, bila hit the ground, dia tak boleh, yang ni kena flat. Dan yang ni pun kita nak buat dia flat. Okay, so bila dia dekat bawah macam ni, dia tak boleh ada slow in slow out. Ni ada slow in slow out ni, dia curve. Okay, dia kena sepatutnya dia sharp terus. So ada dua cara nak buat. Satu, kita boleh tekan shift and select, awak tarik dia ke tengah. So dia akan terus jadi sharp macam ni. Satu lagi cara, kita boleh bengkokkan dia ke atas. Ni boleh naikkan. Tapi masalah sekarang dia affected, dia ada side kan. So awak kena break tangent. So break tangent awak kena klik dekat sini. Okay. Sorry, bukan ni, this one. Yang ni untuk break tangent. Nampak colour lain dengan colour lain, merah dengan putih ni kan. Orange dengan putih ni, maksudnya kita break. Once kita break, kita boleh control individu lah. So awak boleh tarik dekat atas macam ni. Okay, tekan middle click and then kita tarik dia. So kita mesti dapat bentuk V shape. So dua-dua cara tu pun boleh pakai. Kalau awak tak nak pakai cara yang break tu, awak just tarik dia ke tengah macam ni. Make sure dia tarik sampai ke ujung lah. Make sure dia jadi V shape. Okay, so ini graf yang kita nak. Kita nak dia jadi macam ni, macam bentuk gunung. Lukisan kanak-kanak dulu kan yang kita buat tu kan. Lepas tu kat tengah-tengah ni ada matahari tu kan. So yang ni bentuk yang kita nak. Bawah ni kita make sure dia V. Yang atas ni kita nak dia tarik panjang sikit. Kalau tukar kan tadi dia macam ni je. So kita tak nak, kita nak dia ada bentuk curve sikit ke atas. So bila kita play sekarang ni, dia akan ada some difference sikit compare dengan the previous one. Okay, so dia akan jadi macam tu. Okay, so dia ada macam nampak hidup sikit lah bola tu kan. Sebab kat atas ni kita dah apply slow in and slow out. Okay, sorry, yang ni sekarang dia wireframe mode. So kalau awak nak jadi jadi shaded, tekan 5 dekat keyboard awak. So dia akan jadi ni balik. Okay, so dia akan macam ni. Lepas tu kita akan teruskan proses sampailah bola ni berhenti. So 32, lepas tu kurangkan lagi. Bola tu makin rendah and keyframe pun makin kurang. Kalau awak maintain jumlah keyframe sama tapi bola makin rendah, so bola tu makin lama jadi makin pergerakan dia slow. So dia tidak cantik lah. So awak kena tahu macam mana nak agak-agak main benda tu. And then kalau rasa nak macam nak alihkan keyframe, tekan shift, tekan click, and then awak boleh alihkan lah. Kalau nak kurangkan atau nak tambah, and kita boleh buat macam tu. Okay, so saya pause dulu. You guys boleh teruskan sampai dia punya animation siap. Saya nak buka file yang saya dah buat siap tu. Saya pause kejap. Alright, so ini bola yang dah siap animate. So total saya pakai ialah sebanyak lebih kurang 105 keyframe. Okay, so makin lama dia makin kurang macam saya cakap tadi. Makin pendek dan makin pendek sampai kat belakang ni saya just pakai satu frame je sampai dia stop. So bila saya play, saya dapat result macam ni lah. Mungkin boleh tambah lagi kot, sikit sangat ni. Kita tambah sikit lagi. Kita buat 0.1 je. Tekan enter. Yang sikit-sikit ujung ni selalu saya tak adjust ada punya graph dia, sebab tak nampak perbezaan pun kalau adjust. Yang selalu nampak yang kalau dia yang tinggi lah, bola-bola tinggi dia nampak. So kita ada small bounce kat ujung tu. Okay, so kita ada lebih kurang 109 keyframe. Okay, saya boleh naikkan ke 130 tu. Dia ada ruang sikit belakang. Okay, so kita dah ada satu basic. Kita ada bouncing ball lah. Okay, so sekarang ni benda tambahan dia yang kita nak buat. Kalau awak nak move the ball forward, kita nak gerakkan bola tu ke hadapan. Okay, so bayangkan kalau saya pakai translate. So yang ni benda yang animator kena faham macam mana nak buat, which is kita kena tahu kita pakai paksi yang mana. So awak kena hafal lah color X merah, Y hijau dan biru untuk Z, Z axis. Okay,
So sekarang ni katalah saya nak pakai yang warna biru, maksud saya nak move the ball forward to this side, belah kanan saya nak gerakkan dia. Okay, so first kali bila awak nak plan nak gerakkan dia, kita kena pergi ke Windows Editor, pergi ke Animation Editor, pergi ke Graph Editor. So kita nak pergi ke Translate. Kenapa semua jadi macam ni? Translate Z. Okay, so saya, kalau awak rasa awak nak pergi pakai yang warna merah, so awak kena pergi ke Translate X lah. Okay, lepas tu awak kena delete semua. Saya nak pakai Z lah. Saya ambil ni, saya delete semua keyframe. Okay, lepas tu baru saya animate dia. So macam mana nak animate? Pergi ke frame 1 balik, tekan S. Okay, lepas tu saya nak bergerakkan dia ke depan. So saya tak nak buat dekat betul-betul mati sini, saya nak lebihkan sikit supaya bola tu saya boleh buat dia bergolek. So awak boleh assume dalam lebih kurang dalam 15 ataupun 20 keyframe. So ni 100 lebih kurang 110, so tambah 20, so jadi 125 lah kot. Okay, so saya drag dia ke depan sikit dan saya tekan S balik. Okay, so sekarang bila saya play, dia jadi macam ni. Oh, tak jadi kelakar betul. Kenapa tak jadi? Saya tekan S yang bawah. Ctrl Z balik, sorry. So saya tekan S kat permulaan, pergi ke, ni saya pakai warna apa? Oh sorry, saya pakai warna, tadi saya delete guna warna biru. So maksud saya kena pakai paksi warna biru. Dia macam ni tau. Kenapa kita kena delete kat keyframe tu? Sebabnya kalau kita tak delete kan, kita tak dapat pergerakan linear daripada awal dan hujung. Okay, sebagai contoh, kalau katalah saya buat dekat Translate X ni, which is yang ada ni kan. So apa jadi kalau saya bagi korang tengok apa jadi kalau kita tak delete keyframe tu, dia jadi macam ni. Payah juga kecil ni. Frame 1 saya keyframe, lepas tu saya pergi ke frame 125 and then saya move the ball forward. Saya tekan S balik. So dia cuma affected dekat hujung je. So dia tak boleh macam tu. Dia kena affected awal dan akhir saja. Okay, so maksudnya kita kena delete dulu dia punya keyframe dia dan baru kita boleh buat bola tu bergerak ke hadapan. Okay, sekejap saya. Alright, so kita nak move the ball forward. So awak just make sure kita dah delete tadi dekat Translate Z. Kita nak gerakkan bola pun guna Translate Z. So saya tekan S dekat keyboard and then saya buat dalam 125 and saya gerakkan ball forward. Okay, saya tekan S balik. So bila saya tekan S, kalau saya pergi ke sini Translate Z ni, nampak bila saya klik ni dia ada satu pergerakan linear. So yang tadi, yang tengah-tengah tadi tu dah tak ada dah, kita dah delete dah dia. So dia ada pada awal dan akhir je. Ini pergerakan kita nak, pasal kita nak dia bergerak sekata. So bila saya tekan play, dia akan jadi gerak macam ni. So tujuan tadi saya lebihkan tu supaya ada pergerakan bergolek untuk dekat sini. Tapi sekarang kita tak golekkan lagi. So kita kena golekkan dia. Saya lock. Okay, so kita nak golekkan dia, kita nak bagi rotation. Sebab sekarang ni dia just bergerak depan tapi dia tak ada rotation so kat situ dia tak make sense lah. Dia tak logik. Sebab sepatutnya bola bila dah bergerak ke depan, dia kena ada some rotation sikit. So untuk rotate kita tekan E. Okay, so sekarang ni kita pakai paksi apa untuk kita rotate? So disebabkan dia bergerak ke sini, maksudnya kena pakai paksi X lah. So dia nak pusing ke arah ni. Paksi X, rotate X yang warna merah. So kita pergi ke Graph Editor. Sekali lagi kita pergi ke rotate X. Kita nak delete the whole thing. Tekan delete. Okay, and macam tadi juga kita tekan S dekat frame 1, pergi ke hujung dekat frame 125 ni, dan kita boleh rotatekan dia guna paksi S ni. Senang kita rotatekan dia. Berapa kali pusingan saya pun tak tahu, saya main agak je. Kalau rasa kurang kita tambah lagi, kalau rasa lebih kita kurangkan. So bila kita tekan play, dia akan jadi something yang macam ni. Saya rasa terlebih banyak, so saya kurangkan sikit lah. Saya tak nak nampak dia banyak sangat. Kurangkan sini.
Okay, nampak bola tu berhenti tiba-tiba. So kat situ dia tak sepatutnya berhenti tiba-tiba je tu. Pop, nampak. So salah satu cara nak buat just flat tangent dekat keyframe ni. Kalau this particular frame je awak nak buat, awak boleh just boleh right click kat sini, ambil tangent dan kita ambil flat. Ambil flat. Flat ni nak bagi dia slow up ataupun slow in, tekan flat. Okay, yang ni kalau awak just nak buat dia without kacau dia punya apa tadi, dia punya tangent. Kalau awak kena kacau dia punya tangent, means awak kena pergi ke graph editor. So sekarang bila saya tekan play, dia akan jadi macam ni. Okay. Okay, so selalunya lah bola ni dia punya, saya naikkan kepada 150. Bola ni kalau ikutkan secara logik ni, dia kalau bola tu dia tak terlalu berat, macam bola bowling tu berat. Kalau bola ni dia consider ringan, selalunya akan ada kita panggil apa, dia macam ghost stand sikit bola tu. Okay, poster bola tu dia ghost stand ke belakang sikit dan dia rotate sikit kan. So itu benda kita nak ubah. So sekarang ni kalau kita tengok controller bola ni dia macam sengit 45 darjah, and yang part C ni pun dia follow sama. So kalau kata kita nak ditukar punya part C dia, kita nak ikut whirl tu means ni lah, kita nak Y dia betul-betul straight ke atas. Kita tak nak ikut follow along the object, kita nak bagi dia straight ke atas. Awak tekan W, hold W, tekan left click, kita tukar kepada whirl. Okay, so dia akan tukar whirl. Kalau tadi nak pergi sana balik, tekan W, left click, ambil object. Okay, so ini kita nak pakai whirl pasal kita nak gerakkan dia ke sini. Kalau saya pakai object tadi tu problem lah, pasal dia akan naik ke atas. So bergerak ke atas. So saya nak dia bergerak ke sana, saya tukar kepada whirl. Okay, lepas tu saya tarik dia ke belakang sikit. Tarik dia belakang sikit. Yang ni daripada 125 saya pakai kat 140. Saya tekan S. Lepas tu saya tekan E untuk rotate, pakai warna merah, and then kita rotatekan sikit bola tu ke sini. Mungkin banyak sangat kot, so saya rotate sikit lah. Okay, so bila saya play, dia jadi macam ni. Okay, tapi saya rasa banyak, ataupun kita naikkan lagi ke 145. Kurangkan sikit rotation. Yang ni dia kena feel lah, bom animate ni awak kena feel untuk membolehkan awak dapat dia punya result yang awak nak melalui pemerhatian kita dalam kehidupan sehari-hari kan. Macam mana daun jatuh dan macam mana speed dia. Okay, so ini dia punya untuk awak off dia punya apa, controller dia. Bagi show, nak curve tu awak antik. So kita boleh tengok dia punya bola lah. Okay, so kat sini saya tak sure dia apply apa, flat ke tak. So kita just buat je lah. Tangent kita ambil flat, make sure dia stop dengan baik. Okay, so itu je benda yang kita buat hari ni. So saya harap korang boleh submit the file. Nanti saya open dekat BLE untuk korang buat submission. So ini some of the tutorial yang awak kena buat hari ni. Kalau boleh siapkan, itu je yang awak akan buat. Lepas tu kita akan brief untuk assignment 1 macam mana pula. Alright, thank you. Assalamualaikum. Good luck.